Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 1 KSSR Semakan Semula. Kita berada pada muka surat 95. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pentingnya bentuk bongkah. Kenapa kita kena penting sangat bentuk bongkah ni untuk kita belajar? Sampai kena belajar darjah 1 ni. Yang hujung-hujung ni kenapa ni? Apakah kepentingan bentuk bongkah dalam kehidupan? Perhatikan contoh situasi yang berikut. Yang pertama, mengapakah bongkah berbentuk sfera? Mengapakah bola berbentuk sfera? Kenapa ada bola bentuk bulat sfera macam tu? Kenapa tak bentuk persegi ke, bentuk segitiga ataupun bentuk kuboid ke, kubus ke kan? Kenapa pentingnya dia mesti sfera? Okey. Bola berbentuk sfera lebih mudah bergolek apabila disepak. Okey. Maksudnya kalau bola tu sfera boleh je lah sepak. Tapi kalau budak-budak kecil dia bukan kira bola tu sfera ke untuk dadu ke bantai semua dia sepak Okey. Jadi maksudnya dengan keadaan bola itu berbentuk sfera, maka ia mudahlah untuk disepak. Yang kedua, bola berbentuk kubus sukar bergolek apabila disepak. Bayangkan kalau bola tu bentuk kubus, macam mana orang tu dah nampak tu, kepala dia tension lah. Pekat pun kepala dia macam mana kau nak sepak bola ni kan? Jadi sebab itulah bola tu bentuk sfera. Itulah pentingnya bentuk ni kita belajar. Okey. Yang kedua, perhatikan keadaan kedua-dua meja, kedua-dua jam meja yang berikut. Yang pertama, jam tu dia segi empat ataupun kubus bukan. Kuboid. Rasa macam kuboid ni. Kuboid ke kubus? Lebih kurang lah Rasanya dia kubus. Kuboid. Okey. Jam meja ini terletak dengan baik di atas meja. Bayangkan kalau jam tu dibuat dalam bentuk silinder. Jam ni pula bergolek. Mengapa? Kan? Sebab awak letak dalam bentuk silinder macam tu, orang dirikan lah kan. Baringkan macam tu memang berjalan lah dia. Jadi pentingnya kita ada pengetahuan tentang bentuk. Okey, bentuk bongkah yang kita nak buat sesuatu tu mesti kena dengan bendanya lah. Nak buat jam janganlah buat bentuk macam tu. Boleh tapi dirikan ke atas. Janganlah baringkan macam tu kan. Tu contoh. Jadi mengapakah jam meja sesuai berbentuk kuboid? Supaya ia mudah diletakkan lah. Tak adalah dibuka-digodik kan. Okey. Jadi objek dibuat menggunakan bongkah bentuk asas mengikut kegunaannya. Okey, semua benda yang kita cipta dia ikut bentuk dia lah. Sebab apa? Sebab ia mengikut kegunaannya. Macam mana kita nak guna bentuk tu? Mestilah ada kena mengena dengan kegunaan. Macam mana kita nak bentuk sesuatu benda tu, mestilah ada kena mengena dengan kegunaannya. Okey. Alright. Jadi ini merangkumi 10.1.4. Jom kita lihat muka surat buku aktiviti halaman 68 68, kegunaan bongkah bentuk asas. Okey. Tandakan right pada bongkah bentuk asas yang sesuai dengan situasi tersebut. Ini surat 68 aktiviti. Kalau awak rasa awak nak buat, boleh buat dengan saya dekat dalam video ni. Follow lah video saya. Kalau cikgu suruh buat pun bolehlah ikut saya punya video ni Kita tandakan right kepada bongkah bentuk asas yang sesuai dengan situasi tersebut. Yang pertama, kotak untuk menyimpan buku. Mana lagi sesuai? Dah tentulah kotak yang pertama kan. Kotak yang kedua ni macam tak sesuai lah. Lepas tu serabut pula tu kan. Jadi tik lah yang pertama. Yang kedua, bumbung rumah. Takkan nak buat bentuk ni kuboidnya tu kan. Nanti kan air bertakung lama-lama bocor kan. Dah tertumpah ke bawah. Jadi sebab itu kita berbuat bentuk apa namanya ni? Prisma. Kan? Disebutkan prisma kan. Maka air hujan akan turun ke bawah dengan mudah lah. Itulah gunanya. Jadi kita tik lah yang kedua ni. Right yang kedua ni. Okey, seterusnya. Bentuk bola. Nak main bowling ni. Kita pergi baling bola bulat ke bola empat segi. Baik kita baling bola yang bulat kan. Barulah dia boleh tegak ikut susunan yang kita nak kan. Jadi jawapannya tik lah yang pertama. Okey. Ini merangkumi 10.1.4. Okey, buku teks halaman 95. Okey. Maksudnya kita dah habis buku aktiviti ni. Dah khatam pun Jom kita masuk semula ke buku teks. Okey, tahniah kerana anda berjaya menghabiskan buku aktiviti kalau bersama dengan saya. Okey, mari kita pergi terus kepada 96, iaitu mari ulang kaji. Okey. Yang pertama,
Nyatakan bentuk asas bagi setiap objek di bawah. Ni kita ulang kaji kita je lah. Maksudnya kita sambil lisan ni dengar saya cakap dan cuba jawab sama-sama dengan saya. Kalau cikgu awak suruh kat rumah, bolehlah tiru. Bukan tiru sebenarnya. Ikutlah jawapan saya hasil daripada perbincangan kita ini. Soalan pertama saya ulang sekali lagi. Nyatakan bentuk asas bagi setiap objek di bawah. A. Wang kertas. Itu adalah bentuk asas apa? Bentuk asas ingat ada 4 je. Segi 4 tapat, segi 4 sama, segi 3 dan bulatan kan. Jadi wang kertas adalah segi 4 tepat. Sesiku adalah segi 3, segi 3. Buah oren tu yang dah dipotong leper tu, buah oren tu adalah bulatan. Okey. Stem. Stem ni dia macam rata je semua ni. Kalau tengok dalam gambar ni dia macam rata Jadi ini adalah segi 4 sama sebab dia macam sama kiri kanan semua Kantar pembesar yang ujung dia tu kita ambil bulat tu kan. Jadi bulatan. Okey. Papan putih dia adalah kuboid. Kuboid pula segi 4 tepat. Jadi A dengan F tu segi 4 tepat, C dengan E adalah bulatan. B adalah segi 3 dan D tu adalah segi 4 sama lah. Okey. Boleh dapat Seterusnya, soalan nombor 2. Perhatikan gambar jam yang di sebelah. Soalan A. Nampak tu jam tu dia segi 3 kan. Dia ada kuboid. Apa nama? Bukan kuboid. Segi 3 lah kan. Dalam segi 3 ada bulatan jam tu kan. Ada atau orang kata sfera A. Berapakah bentuk asas dapat kamu kenal pasti? Dia nak tanya bentuk asas Bentuk asas bukan bentuk bongkah Dia nak bentuk asas bukan bongkah bentuk asas. Berapakah bentuk asas? Yang pertama kita dapat kenal pasti. Kalau bongkah kita sebut segi 3 kan. Kita tak sebut segi 3, kita akan sebut piramid dan sebagainya. Tapi kalau bentuk asas kita sebut segi 3 dan juga bulatan. Ingat ini masih bentuk asas, bukan bongkah bentuk asas. Okey, jangan silap antara bentuk asas dengan bongkah bentuk asas. Saya pun kadang terlepas cakap. Okey. Jadi yang ada kat sini adalah bentuk segi 3 dan yang kedua adalah bulatan. Jadi soalan A tu ditanya berapakah bentuk asas dapat kamu kenal pasti. Berapa? Soalan ni berapa? So jawapan dia 2. Jawapan dia 2. Yang B tu nyatakan bentuk asas tersebut. Jawapan dia bulatan dan segi 3. Okey. Saya ulang sekali lagi. A tu jawapan dia 2. B tu jawapan dia bulatan dan segi 3. Okey, seterusnya yang ketiga. Nyatakan bongkah bentuk asas bagi setiap objek di bawah. Senang saja ni nak bongkah bentuk asas. Tadi dia nak bentuk asas. Yang ini bongkah bentuk asas. Kalau bongkah bentuk asas, yang pertama A tu adalah piramid. Piramid, kemah tu macam piramid B tu bateri tu dia macam silinder. Okay, B tu silinder. C kon kan. Nama pun kon. Jadi dia pun bentuknya adalah kon. K-O-N, kon. Yang keempat, pasu tu dia, kalau saya nampak pasu tu bentuk dia macam, adakah dia macam dadu sikit ataupun dia besar sikit, panjang sikit? Okey, dia mungkin bentuk, kita anggap dia sebagai bentuk sekejap Okey, dia macam segi 4 samalah. Saya anggap dia samalah sama. Jadi dia adalah bentuk kubus. Okey, D tu bentuk kubus. Okey. E adalah bola. Bola bentuknya adalah sfera. Okey, jangan jawab bulatan sfera sebab ini adalah bongkah bentuk asas, bukan bentuk asas bongkah bentuk asas. Jadi E itu adalah sfera. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Zaki. Okey, Zaki ni siapa? Zaki ni nak menyimpan buku lamanya ke dalam sebuah kotak. Okey, antara bentuk P dan Q yang manakah lebih sesuai dan mengapa? Kotak P dan kotak Q nak simpan buku, mestilah kotak P yang sesuai. Kotak P tu bentuk dia kuboid. Kotak Q tu bentuk dia piramid. Sebab kenapa sesuai? Jawapan saya kotak P. Mengapa? Kerana kotak P berbentuk kuboid. Sama dengan bentuk buku. Okey? Sebab mana ada buku bentuk piramid kan? Okey, jawapannya itulah kotak P kerana kotak P berbentuk kuboid sama dengan bentuk buku. Okey, settle berkenaan dengan 96. Mari kita ingat semula, saya akan refresh secara laju je lah kat sini. Okey, ingat semula ada 4 bentuk asas iaitu segi 3, segi 4 sama, segi 4 tepat dan juga bulatan.
ada 7 jenis bongkah bentuk asas. Tadi bentuk asas kan? Ini bongkah bentuk asas iaitu kubus, kon, kuboid, piramid, silinder, sfera dan juga prisma. Objek baharu boleh dibina menggunakan beberapa bongkah bentuk asas. Gabung-gabung bongkah tadi yang kita bentukkan jadi robot dan sebagainya tu. Yang pada video lepas. Kemudian objek dibuat menggunakan bongkah bentuk asas mengikut kegunaannya. Objek yang kita cipta selalunya ikut bentuk-bentuk dia. Sebenarnya ada sebab dia bentukkan macam tu. Okay, sebab ada kegunaan dia lah. Okay. Alright. Jadi sekarang ni kita lihat gambar contoh kat situ adalah bola sepak tu lah. Kenapa dia bola tu dia bulat? Sebab senang nak sepak. Kenapa jam tu dia segi empat sama atau kuboid? Silap kuboid. Kuboid. Silap. Kenapa bola itu sfera? Sfera bukannya bulat. Saya pun dah terlepas cakap. Kenapa bola itu sfera? Kerana ia boleh bergolek. Kenapa jam itu kuboid? Supaya ia boleh diletakkan dengan baik tanpa jatuh. Tu contoh-contohnya lah. Jadi rekreasi sains. Ada bekas alat tulis. Jadi kat sini hasilkan bekas alat tulis menggunakan bongkah bentuk asas dengan menggunakan kotak-kotak terbuang. Jadi kalau kita lihat contoh hasil kat sini adalah dia menggunakan kuboid, dia menggunakan silinder dan juga segi empat kubus, okey, 3 gambar tu. Okey. Jadilah dia sebagai sebuah bekas alat tulis. Jadi ia merangkumi kreativiti awak lah. Kalau buat bentuk lain-lain lah jadinya. Inilah hasil daripada pembelajaran kita. Bila kita faham, kita boleh hasilkan bekas alat tulis ni. Okey, saya harap faham itu. Okey, jadi sekarang ni kita dah sampai ke hujung ya. Dah habis rupanya. Okey. Dah habis pun buku kita hari ni. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sentiasa menunggu video terbaru daripada saya untuk tahun 1 ini. Jadi saya harap video-video saya kali ini dapat membantu anda memahami buku teks dan juga tambahan buku aktiviti daripada muka surat pertama sehinggalah muka surat yang terakhir ini. Jadi saya harap anda dapat menguasai tahun 1 ini. Kalau lupa-lupa bolehlah tengok balik daripada bilangan yang pertama. Tengoklah ulang-ulang di mana jua anda berada. Okey? Dan sekiranya tahun depan anda akan masuk ke tahun 2, anda boleh lihat kepada video tahun 2 sains saya. Saya pun ada buat juga untuk bacaan buku teks dan diikuti dengan buku aktiviti. Okey, jadi sampai situ saja. Sedihlah pula dah habis Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada tahun 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Semoga baik-baik saja anda berjaya dengan baik dalam subjek sains. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sekali lagi. Bye.